So orang Thai percaya tahanan-tahanan dulu yang dah mati kena kerak kepala tu, diorang ni telah menjadi hantu Pi Hua Kat. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari tu aku ada share tentang beberapa jenis hantu dekat Jepun pada video aku yang sebelum ni. So ada pula yang minta untuk aku ceritakan jenis-jenis hantu yang ada dekat Thailand. Katanya hantu Thailand ni pun tak kurang hebat seram dia. Biasanya dekat setiap negara ni mesti akan ada cerita asal usul tentang makhluk halus ni. Macam mana dia boleh wujud dan macam mana bentuk keadaan dia. So hari ni aku decide untuk listkan ataupun share dekat korang beberapa jenis hantu yang ada dekat negara Thailand, iaitu jiran negara kita. Mungkin ada di antara hantu-hantu ni yang sama macam ada dekat Malaysia. Mungkin just berbeza dari segi panggilan je. Oh ya, seperti yang dijanjikan, aku pernah sebut pada video aku yang sebelum ni yang aku nak buat merchandise. So ya, hari ni aku akan reveal dekat korang merchandise, iaitu baju yang akan aku keluarkan. So kalau kat belah kanan aku ni korang boleh tengok ada baju lengan pendek. So harga dia cuma RM30 dan kain dia jenis microfiber. So memang tak panas dan sejuk dia. Microfiber ni macam lebih kurang kain jersey. Okay, untuk belah kiri aku pula harga dia RM34. Yang ni berlengan panjang, memang khas untuk perempuan sebab design dia ada dekat bahagian bawah baju. So kalau korang pakai tudung memang takkan terlindung lah logo Nina Story tu. Kedua-dua jenis kain ni memang aku suka sangat-sangat sebab memang selesa dan tak panas kalau korang pakai. Even dia macam jersey. So macam mana korang nak order, korang boleh WhatsApp dekat sini. Aku akan letakkan link WhatsApp aku. Nombor ni adalah nombor sama, yang mana nombor ni lah korang boleh order stitches dan juga korang boleh order baju ni, okay? Untuk pengetahuan korang, aku akan tutup order pada hari Khamis ni, iaitu beberapa hari lagi, dan pembelian adalah pre-order, okay? Pre-order, bukan korang bayar terus dapat. Tak, ini adalah pre-order. Size pula available daripada SL sampai ke 6XL. Kalau tak silap aku, apa pun korang boleh WhatsApp dekat nombor bawah ni, okay? Okay, itu je maklumat tentang merchandise aku. Dan kita akan teruskan kepada cerita kita. So without wasting any time, let's get started. Masyarakat Thailand percaya orang yang masih hidup dia ni tak reti nak berterima kasih, yang sombong, yang tamak. Bila dia mati, dia akan menjadi hantu pret. Pret ni adalah sejenis hantu yang bertubuh tinggi dan kuat makan. Dia punya tinggi tu setinggi pokok kelapa. So korang boleh bayangkan tak macam mana tinggi dia. Jadi kalau kat Malaysia, hantu pret ni macam hantu galah lah. Tapi mulut pret ni sangat-sangat kecil dan tak mampu nak memuaskan nafsu makan hantu pret ni. Mulut dia tu just sebesar lubang jarum je. Korang bayangkan, dia nafsu makan dia kuat, banyak, tapi dia nak makan tu tak boleh kuantiti yang banyak, just sejarum je. Air je kot yang boleh minum kan. So menurut kepercayaan agama Buddha, hantu pret pernah menghabiskan masa berhari-hari untuk meminta pengampunan daripada dewa diorang. Mungkin disebabkan masa hidup dulu dia seorang yang sangat-sangat tamak. Jadi bila dia jadi hantu pret ni adalah satu hukuman untuk dia atas dosa-dosa yang dia pernah buat masa dia hidup dulu. Menurut masyarakat Thai, suara hantu pret ni seolah-olah macam hembusan angin yang mengenai pokok-pokok. So kalau diorang dengar bunyi tu, diorang akan cepat-cepat berdoa supaya dosa si hantu pret tu diampunkan. So kita akan teruskan kepada next story. Di pantai selatan Thailand, ada satu legenda tentang hantu yang menyamar jadi manusia. Biasanya hantu ni akan target orang yang suka travel. Rupa hantu ni macam orang biasa, just normal, tak ada nampak apa-apa yang pelik. Dia akan cari mangsa dia, lepas tu dia akan ajak mangsa dia tu untuk pergi lepak-lepak. Dia akan ajak berborak-borak dan tak lama lepas tu dia akan minta orang tadi tu untuk menggaru punggung dia. Tak senonoh juga minta garu punggung. Dan pada masa ni lah si mangsa ni akan sedar yang orang tadi tu sebenarnya bukanlah manusia. Sebabnya punggung hantu ni dikatakan bernanah dan ada luka yang besar. Dan punggung dia ni ada macam-macam jenis ulat yang duk makan ni sisi dia tu. Korang bayangkanlah kalau hantu ni approach orang yang single. Lepas tu dia ajak-ajak pergi berborak-borak kat tepi pantai dengan ada unggun api dekat depan tu pula kan. So memang macam romantik gila. Dia punya romantik tu sampai korang pun jatuh cinta dengan dia. Tup-tup dia suruh garu punggung dia sebab dia rasa gatal. Takkan menyesal seumur hidup jatuh cinta dengan hantu punggung yang buruk. Hantu ni pula jenis suka tindih orang semasa orang tengah tidur. Dekat Malaysia pun ada juga hantu jenis ni. Tapi jenis hantu yang suka tindih kita semasa kita tidur tu
tak diketahui jenis dia dan masih lagi dalam kajian. Dekat Thailand, hantu ni dikatakan akan duduk dekat atas dada manusia. So orang yang tengah tidur tadi tu dia akan rasa sesak nafas. Dan apa yang paling menyeramkan ataupun yang paling ekstrim, orang tadi tu boleh mati disebabkan sesak nafas sebab hantu tu duduk atas dada dia. Sebenarnya ada cara kalau tak nak Piam ni duduk atas dada kita. Menurut legenda, Piam ni dia takkan duduk atas orang perempuan. Dia cuma duduk di atas orang lelaki je. So aku syak hantu ni mungkin hantu perempuan kot. So cara dia ataupun taktik dia, lelaki yang nak tidur tadi tu dia kena pakai lipstick. Tak kisahlah kalau dia ni berjambang atau tak, tapi kalau Piam tu nampak korang tidur pakai lipstick, auto dia akan fikir okay, itu perempuan. Tapi kalau orang nampak kalau korang pakai lipstick dengan muka berjambang bagai tu, orang akan fikir korang ni bapuk. Okay, next story. Hantu ni pula dikatakan seorang hantu yang sangat cantik dan berpakaian tradisional. Biasanya dia akan memakai baju tradisi yang berwarna hijau dan memakai lipstick yang berwarna merah gelap. Nang Tan ni pula dikatakan tinggal dekat pokok pisang. Setiap kali bulan penuh, dia akan goda orang lelaki untuk membuat hubungan badan dengan dia. Kemudian kalau lelaki tadi ni tidur pula dengan perempuan lain, and then Nang Tan ni tahu yang lelaki tadi tu curang dengan dia, dia akan bunuh lelaki tu. Selain itu juga dikatakan hantu ni baik juga sebenarnya. Sebabnya dia ni akan memberi makanan kepada sami yang lalu dekat dia. So dia ni tak adalah jahat sangat kan, sebab dia juga seorang yang dermawan. Okay, next story. Hantu kerasu ni pula sebiji macam hantu penanggal yang ada dekat Malaysia. Rupa dia sama je, iaitu cuma ada kepala dan dengan usus yang terburai. Benda ni dia akan terbang dan cari mangsa dia pada waktu malam. Biasanya kerasu, aku tak tahu lah nak sebut kerasu ke ataupun kerasue ke kerasua. Aku tak tahu sebab bukan bahasa kita kan. So biasanya dia ni akan target perempuan yang baru melahirkan anak ataupun baby yang baru lahir. Sejarah kerasu dikatakan seorang perempuan yang cantik tapi dia ni mati sebab terbakar. So bila dia jadi hantu, dia selalu laparkan darah dan juga daging manusia. Diorang percaya yang kerasu ni pada waktu siang dia macam manusia normal je. Just bila waktu malam dia akan bertukar menjadi hantu penanggal. So samalah macam dalam masyarakat kita pun. Cuma apa yang pernah aku dengar, penanggal ni jadi sebab dia amalkan ilmu hitam. Lepas tu dia langgar pantang larang and then dia pun jadilah penanggal. So itu je yang aku dapat tahu. Okay, kita akan teruskan kepada next story. Hantu ni memang sangat-sangat famous sampai kan ada movie tentang Mainak ni. So kalau ada Mainak, mestilah ada Pimak. Aku sebenarnya memang sangat-sangat suka tengok movie Pimak ni sebenarnya. Nak pula movie yang komedi seram tu memang kelakar gila kot. So asalnya Mainak ni seorang perempuan yang cantik dan tengah pregnant. And then suami dia tinggalkan dia sebab nak kena join tentera sebab pada masa tu pada zaman perang. So suami dia memang tak ada choice dan terpaksa tinggalkan isteri dia yang tengah mengandung tu. And then pada masa nak bersalin tu, Mainak ni dikatakan telah mati. Tapi disebabkan dia nekat untuk tunggu suami dia balik daripada medan perang, so dia jadilah hantu Mainak. Bila husband dia balik ke rumah, husband dia memang tak tahu yang kata bini dia tu dah mati pun. And then bila husband dia tahu yang dia tu memang hantu, so suami dia pun lari. Masa Mainak ni nak kejar Pimak, dia telah dihalau dengan Sami. And then lepas tu dia telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam bekas. Kononnya bekas tadi tu telah disimpan oleh kerajaan Thailand. So aku tak pasti yang ni, tapi apa yang aku dapat inilah. So kita akan teruskan kepada next story. Hantu ni pula ada satu kaki je dan dia tinggal dekat hutan. So cara dia berjalan adalah dengan cara melompat-lompat dan sambil menyebut gonggoi-gonggoi. So setiap kali dia lompat, dia akan sebut gonggoi. Dia lompat, gonggoi. Dia lompat, gonggoi. Macam itulah. Dah macam ada talented pula aku jadi gonggoi tu kan. Hantu ni pula berbadan kecil dan saiz dia macam kanak-kanak je. Kan kalau dia besar, obes, susah pula dia nak lompat. Masyarakat Thailand percaya yang hantu ni dia suka hisap darah dari kaki manusia. So target dia akan cari mangsa dia, orang yang suka berkemah ataupun berpiknik kat dalam hutan ataupun dia orang tidur dekat sana. So bila pada waktu malam, gonggoi ni akan carilah mangsa dia kat dalam hutan tu. So untuk orang yang suka berkemah dekat hutan Thailand memang akan jadi mangsa lah kepada gonggoi ni. Cara untuk elak kena gigit dengan gonggoi tadi tu, orang tadi kena tidur secara melipatkan kaki dia. Tak pun diorang ni kena letakkan barang-barang dekat hujung kaki. So dengan cara ni gonggoi tadi tak bolehlah hisap darah dekat jari kaki orang tadi.
Bagi aku hantu ni lah yang paling menyeramkan sebab dia tak ada kepala. Hantu ni sebenarnya jelmaan dari orang yang dah mati disebabkan kepala dia putus. Pada zaman dulu, geng-geng tahanan yang kena tangkap, diorang ni akan dihukum dengan cara memotong kepala. So orang Thai percaya tahanan-tahanan dulu yang dah mati kena kerat kepala tu, diorang ni telah menjadi hantu Pi Hua Kat. Selain tahanan-tahanan tadi, diorang juga percaya orang yang aksiden kemudian kepala dia terputus pun boleh menjadi hantu ni juga. So kita akan teruskan kepada last story. Hantu ni pula berasal daripada orang yang mati dengan cara yang tak sepatutnya atau orang yang mati tanpa dibuat upacara yang tertentu semasa proses pemakaman. Dan asal hantu ni merupakan perempuan yang mati semasa nak bersalin. So, roh-roh diorang ni boleh menjadi Pi Tai Hong. Selalunya hantu ni digambarkan sebagai seorang perempuan yang tengah pregnant. Tempat tinggal hantu ni juga dikatakan hantu ni suka duduk dekat tempat-tempat yang selalu terjadi kemalangan atau tempat-tempat yang pernah jadi kes-kes bunuh. Tapi ada sesetengah masyarakat Thailand yang telah memuja hantu ni. Kononnya pada abad ke-14, masyarakat Thailand pada masa tu percaya kalau ada kanak-kanak yang mati dalam family diorang akan biarkan mayat budak tu macam tu je tanpa kuburkan dia. Sebabnya diorang percaya hantu tadi akan ambil budak tadi dan bawa pergi. So bila ada perempuan yang mati disebabkan bersalin, diorang ni akan membuat satu upacara khas semasa pemakaman perempuan tu. Sebab diorang tak nak perempuan tadi bertukar menjadi hantu Pi Tai Hong. Okay guys, itu je cerita-cerita hantu Thailand ataupun jenis-jenis hantu yang ada dekat Thailand. So antara hantu-hantu yang aku listkan kepada korang yang mana korang rasa macam creepy dan korang rasa macam aku tak boleh, aku memang takut gila dengan hantu tu, please komen di bawah. Dan aku nak ingatkan sekali lagi kepada korang yang nak order merchandise baju aku, please make sure korang order sebelum hari Khamis ni, okay? Sebab hari Khamis ni adalah last order untuk aku terima. Sebab aku just buka untuk 100 order je. So make sure korang pergi WhatsApp dekat nombor yang aku bagi tadi. And that's it for today. Dan aku harap korang suka dan korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification serta komen, like dan share. Dan korang juga boleh follow aku di Twitter dan juga Instagram sebab link dah ada dekat description box. Korang just pergi klik link tu dan follow aku. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.